Baik, Alhamdulillah. Pertama kali ucapkan ribuan jutaan jazakumullah khairun jaza kepada seluruh kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Al-Haj Putra Al-Haj dan muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, anak-anak qaryah. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk melimpahkan segala kenikmatan, mencurahkan ataupun menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah dalam kita mendapat nikmat yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini, insya-Allah sedikit sebanyak kita akan membicarakan tentang peristiwa yang besar yang telah kita sambut pada 27 Rejab yang lepas, yang mana pada peristiwa itu terdapat satu perkara yang cukup besar, yang mana padanya di situ terdapat tentang keyakinan, tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana peristiwa ini telah pun menjadi ujian yang besar di kalangan para sahabat ketika mulanya Islam tersebar. Bagaimana di kalangan sahabat menyambut ataupun menerima peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Pada hari ini kita datangkan dua orang tokoh yang saya rasa tak asing lagi bagi diri kita, yang sama-sama jazakumullah khairun jaza pada dua ahli panel kita pada malam ini yang akan turut bersama dengan kita mengupas dan membincangkan isu ataupun perkara-perkara yang bersangkut paut dengan tajuk kita hari-hari ini, iaitu forum khas Al-Isra' wal Mi'raj dan setinggi manakah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum tu saya perkenalkan dahulu. Mungkin ada di kalangan kita dah kenal. Jadi saya perkenalkan dulu ahli panel kita yang pertama, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syafi Yusuf Ghani Al-Bayani. Ustaz Syafi kan, orang boleh kenal dan sentiasa. Ada, kita boleh tengok dalam YouTube, kita boleh tengok dalam FB kita, kan, lintasan ataupun sedikit ceramah tentang agama yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Baik, kemudian ahli panel kita yang kedua Al-Fadhil Ustaz, yang sering kali kita lihat dalam kaca TV kita, kan, mungkin tak asing lagi, tapi saya perkenalkan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi Al-Faizin, tak? Tambahlah Al-Faizin. Baik, insya-Allah pada malam ni kedua ahli panel akan membicarakan tentang peristiwa, tentang perkara-perkara besar di dalam agama kita Islam. Dan juga kita mesti ingat, setiap perkara yang berlaku ataupun peristiwa-peristiwa yang besar ini seharusnya kita ceritakan. Kalau zaman dahulu di kalangan yang tua ceritakan kepada yang muda, pada guru menceritakan perihal tersebut kepada anak-anak murid dia. Jadi pada hari ini kita ceritakan supaya peristiwa ini menjadi satu gelombang. Gelombang, bila sebut ombak mungkin biasa, tapi gelombang keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila kita menceritakan peristiwa-peristiwa yang besar ini, adanya susuk tubuh yang begitu hebat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana disebut oleh ulama, kita ingat orang soleh ini diturunkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat orang soleh. Apatah lagi kalau kita mengingati Raisun Salihin, iaitu ketua orang-orang soleh, sudah pastilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita teringat je rahmat Allah Taala akan turun. Apatah lagi kalau kita mengingati apa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesannya kepada keimanan kita kepada Allah. Baik, pada malam ni yang jadi panelnya dua orang lah, bukannya saya. Tapi seterusnya, sebelum saya jadi penceramah, baik saya serahkan soalan inilah, soalan yang pertama kita kepada Al-Fadhil Ustaz Syafi. Baik Ustaz, Al-Isra' wal Mi'raj ini adalah sebahagian Al-Isra' wal Mi'raj ini sebahagian kita kadang keliru pengertian dia. Kan bila kita sebut Isra' wal Mi'raj ini, kita hanya nampak kan peristiwa naik ke langit ataupun perjalanan naik ke langit sahaja.
Kan, tetapi sebenarnya Al-Isra' ni satu keadaan yang lain dan Mi'raj ini juga satu keadaan yang lain. Kan, jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku semasa perjalanan tersebut itulah pengajaran yang paling besar bagi kita. Baik, jadi apakah pengertian atau takrifan perjalanan Isra' wal Mi'raj, serta mun ustaz huraikan sedikit tentang bagaimanakah peristiwa ini boleh terjadi dan juga peristiwa ini boleh terjadi dan juga rentetan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada permulaan hinggalah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, yang segala hormat dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masih pada fadilah Syekh Al-Ustaz kita pada malam ini yang kita sayangi dan hormati guru kita Fadil Ustaz Jafri. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia dalam kebaikan dan beri kemuliaan kepada Al-Fadhil guru kita yang mulia insya-Allah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah forum saya yang pertama setelah berapa tahun 2 tahun dah. Setelah lama awal-awal PKP daripada awal tahun lepas bulan 3 tu, inilah masjid tuan-tuan yang saya akan catat dalam sejarah. Ada beberapa sejarah PKP, masjid tuan-tuan masuk list jugalah. Saya ucapkan tahniah kepada ahli jawatan kuasa atas inisiatif yang baik untuk kita buat program untuk semua kita pada malam ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam Al-Quran ni adalah berkaitan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perkataan subhana yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahawa benda atau peristiwa yang Allah nak cerita selepas pada tu adalah benda yang luar biasa, yang termasuk dalam mukjizat yang sangat-sangat hebat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sedikit sorotan sejarah bagaimana timbulnya peristiwa yang agung ini adalah apa yang kita tahu. Nabi SAW pada awal-awal Islam ni sangat susah keadaan dia, sebab semua orang tak boleh terima Islam tu. Tak boleh terima Allah tu satu, tak boleh. Sebab mereka sembah 360 berhala. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah kamu nak jadikan semua Tuhan jadi satu? Ini benda yang sangat ajaib dan pelik. Mereka tak boleh terima bila arak yang jadi minuman harian macam mineral nak diharamkan. Mereka tak boleh terima. Eksploitasi wanita dalam syariat, memberi kemuliaan pada orang perempuan, banyak benda mereka tak boleh terima. Walaupun benda tu baik, maka mereka memusuhi Nabi SAW. Siang, malam, pagi, petang, banyak rancangan-rancangan yang mereka buat. Jahatnya mereka ni, kafir Quraisy ketika itu, sehingga menyebabkan baginda SAW banyak ruang-ruang dakwah tu dimula disekat dan dihadkan
dan diberi ancaman dengan gelaran gila, dengan gelaran syair, dengan gelaran macam-macam, supaya nak provoke orang, supaya orang takut kalau masuk Islam. Akan digelar orang ni adalah geng, grup WhatsApp gila, grup WhatsApp orang penyair, macam-macam. Orang takut tu sebab ada nak masuk tapi takut dapat gelaran macam-macam. Ketika dalam keadaan yang susah dan payah ini, Baginda SAW mendapat kekuatan, sedikit kekuatan daripada yang pertama adalah isteri dia. Nama dia Khadijatul Kubra bintu Khuwailid, yang menjadi tulang belakang perjuangan Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan bila pagi keluar ni, yalah, di luar tu dengan kena belasanya, dengan kena marahnya, dengan kena pukulnya, dengan kena herdiknya. Bila Nabi SAW balik mai ke rumah, seolah-olah rumah ni macam satu hospital, atau cas balik iman dia, semangat dia, dia punya kekuatan dia, sebab ada isteri yang baik kat rumah. Kalau bahasa kita, tolong minyak gamat kat belakang, urut sikit. Tolong picit-picit bau sikit. Balik letih Nabi SAW, Khadijah bancu ayak bagi abang. Dia ada orang nak sembang, ada orang nak luahkan perasaan. Kita kadang-kadang tuan-tuan bila pakar-pakar motivasi ni, bila kita pergi jumpa dia, kita cerita je masalah. 20% atau 30% daripada masalah dah mula hilang dah. Sebab bila kita simpan masalah kita tu, dia akan jadi kot lain. Bila kita luah, Nabi SAW duduk dengan Khadijah, cerita yang tu, cerita yang ni, maka keletihan dan kesusahan yang berlaku daripada awal pagi ketika dalam perjuangan Islam tu, balik mai dirawat dan direhatkan oleh isteri yang solehah, yang hebat sangat. Sebab tu Nabi SAW menyebut 4 manusia, perempuan yang paling sempurna. Laki ramai, dalam perempuan list ada ranking 4. Yang pertama siapa dia? Itulah dia Asyah, isteri kepada Firaun. Yang kedua, Maryam alaihissalam, ibu kepada Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah Khadijah, ranking. Yang keempat, Fatimah radhiyallahu taala anha. Setengah riwayat menyebut Aisyah radhiyallahu taala anha. Menyebut bahawa nak masuk ranking tu bukan biasa. Khidmat dia dengan suami dia. Dan Khadijah ni tuan-tuan, orang yang ada nama, businesswoman yang sangat berjaya. Bukan setakat saja duk berniaga biasa-biasa online betul ya. Bisnes ni worldwide. Kalau Malaysia, bawa barang berniaga sampai ke Vietnam. Kalau Malaysia, bawa barang berniaga sampai ke pelabuhan Bangkok di Thailand. Maknanya ada kapal perdagangan sendiri. Nabi SAW pernah jadi staf tolong jual barang dengan Saidina Maisarah radhiyallahu an. Banyak, maksudnya businesswoman yang sangat berjaya dan hebat. Bukan biasa macam kita ni. Luar biasa bisnes dia. Orang hormat, orang pandang. Orang letak satu nilai yang sangat besar kepada siapa? Kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau saya nak bagi contoh kat tuan-tuan, seolah-olah orang hormat ke Khadijah ni, katalah tuan-tuan ni, ni dekat Abang Bat tu lah contoh. Kawasan tu Nabi SAW duduk kat tiang ni. Tang ni 2-3 orang kafir Quraisy dah sinting baru dah, buka tangan semua ni. Muhammad, jom kita pergi belasah dia 3 suku maut. Tak puas hati sangat dah, nak haria. Orang Pulau Pinang kata, mari kita haria sekali. Tetapi ni nak mai dah, duk lalu-lalu tuan-tuan, tata Khadijah mai ikut celah ni. Celah-celah tu Khadijah lalu saja lain. Depa kata Khadijah lah pula jam. Tak jadi. Sebab hormat sangat. Turun tangan dah. Esok tak kena tarik dulu. Esok kita cari lain lah peluang. Tak jadi nak pukul. Sebab apa? Sebab hormat sangat. Khadijah tu tak nampak ajar sangat lah. Tak bagi kita tarik main dekat sikit. Katalah contoh, tuan-tuan duk bara kat seorang tu. Hutang tak bayar ke apa. Baru kita nak pergi belasah dia, siapa lalu? Ustaz Abid Liu lalu. Allah, tuan-tuan lah. Tuan-tuan rasa macam mana? Abid Liu lah pula kan. Esok lah kita belasah. Jadi tak sampai hati nak pukul. Sebab manusia tu dia baik sangat.
Manusia tu dia bagus sangat, kita hormat sangat, jadi macam nak pukul tak pukul. Tu level Khadijah pada pandangan dan di hati orang Quraisy ketika itu. Dan orang yang kedua yang sangat backup Nabi SAW, sangat kuat, siapa dia? Itulah dia Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Yang dia ni salah seorang daripada esko kerajaan negeri Mekah ketika tu. Bila dia ada, orang jadi macam nak pukul Nabi ke, nak cubit Nabi ke, nak jentik Nabi ke. Yang tu nak kena buat mesyuarat, kena print kertas kerja. Banyak kerja nak boleh sentuh Nabi. Sebab Abu Talib duk ada. Sehingga mereka pernah mai. Mereka tak belasah Nabi, mereka mai komplain. Kami nak tanyalah, dekat kamu Abu Talib, boleh tak bincang dengan Muhammad? Kata kalau boleh berhentilah buat dakwah Islam ni, kami pun semok dah. Sebab isteri masuk Islam, suami tak masuk. Jadi huru-hara, porak-peranda, dia duk kutuk Tuhan-Tuhan kami. Alasan je. Padahal mereka punya like IG mereka, dengan view mereka, dengan followers mereka dalam Facebook tu makin lama makin kurang. Sebab orang semua duk mula follow Nabi SAW. IG semua makin lama makin banyak dah. Mereka rasa terancam, reka lah, katalah, pilah orang kafir Quraisy kata macam-macam. Mungkin sebab dia ni nak cari awek ke, perempuan ke, isteri ke, kami boleh tolong cari min ajmali nisa'il Arab. Kami boleh cari marka Arab hak lawa sekali. Marka Arab dah. Kalau anak mami pun menerap dah kita. Tambah ni marka Arab. Lawa lah. Nak bagi. Kalau betul sebab perempuan, kami boleh supply. Jangan takut berapa banyak kami boleh. Kata apa sihat? Kata apa sihat? Dia buat benda ni. Tak apa, kami cari tabib kami cari dukun kami. Hang bawalah hospital pantai boleh, nak PGH boleh, nak PKPJ boleh. Abang yang tak mana kami boleh bawa. Janji dia berubat, dia sakit, dia tak sakit jiwa ke apa, tak payah buat dah benda ni. Kau dia tak ada duit, susah kot, miskin apa semua. Cari line kot ni, kot glamour ke apa ke, ada ruang untuk dapat duit sikit. Tak apa. Kami boleh bagi. Kad Maybank kami bagi terus kat dia dengan nombor PIN sekali. Ambil je. PIN lah tekan nak bila pun. Air sinar kami pun kami bagi kat dia. Masalah kami tak dapat lagi. Kalau kami dapat, kami bagi kat dia. Maknanya semua duit kami bagi kat dia. Bila Nabi SAW balik, Abu Talib bagi tahu macam ni depa mai, macam ni. Kata Nabi SAW, kalau boleh, kalau mereka larat pergi panjat ambil matahari buh di tangan kanan aku. Kalau rajin dan mampu pergi ambil bintang buat turun mai di tangan kiri aku, maka jangan harap aku akan tinggalkan kerja Islam. Kalau macam tu pun aku tak akan tinggal. Abu Talib, dia terinspirasi dengan kata-kata semangat Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, hang buat kerja, aku akan backup hang. Jangan, aku akan pastikan tak ada siapa yang kacau dan ganggu hang. Tapi tuan-tuan tahu tak? Tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj, dua orang ni meninggal tahun yang sama, serentak selang bulan je. Seolah-olah Nabi SAW bila dakwah balik mai teruk-teruk, bila balik mai ke rumah, tak ada orang nak bancuh ayah, tak ada orang nak urut tangan, tak ada orang nak peluk dengan kasih sayang, tak ada orang nak luahkan perasaan. Banyak benda jadi kurang dekat rumah. Tuan-tuan, Abu Talib meninggal dengan Khadijah meninggal. Kafir Quraisy tuan-tuan tahu macam apa? Macam budak UiTM matang pauh lepas daripada dapat convocation, baling kopiah kat atas. Seronok. Yahoo! Seronok betul. Macam nak kata budak SPM lepas periksa, tak patut pula daripada mencarut cikgu. Dah kita tukar. Budak U habis convocation lah, diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sana tua sikit ke apa, lempak ke tu, seronok sangat. Lagi tekan dengan Nabi SAW. Ketika itu datang, kata ulama, tasliyah untuk hiburkan Nabi SAW. Wahai Muhammad, tak apa. Kalau kat dunia ni orang tak suka, orang hina, orang marah, orang pukul, tak apa. Di langit aku ada tempat di mana manusia sangat meng-VIP kan kamu.
menghargai kamu, menunggu-nunggu kehadiran kamu. Marhaban, marhaban, marhaban diucapkan kepada semua nabi-nabi. Marhaban bi akhin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang pada seorang nabi yang soleh. Selamat datang pada saudara aku yang soleh. Semua para anbiya hargai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Taala nak bagi tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, level kamu satu orang nabi bukan Khadijah, bukan makhluk sandaran atau pegangan kamu, tak. Kamu direct dengan aku kerana aku nak bawa pada kamu. Manusia, dia boleh hidup, dia boleh mati. Hati manusia boleh berbolak balik. Tetapi kamu dah jadi Nabi, jangan mengharap pada manusia, harap pada aku. Sebab tu tuan-tuan, selepas daripada peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun senarai orang yang meninggal dalam peperangan, begitu banyak sekali orang yang rapat dengan Nabi SAW, bahkan anak-anak dia, Ummu Kalthum, Ruqayyah, banyak anak Nabi SAW meninggal semasa Nabi SAW hidup. Tetapi tak ada lagi gelaran Amul Huzni seperti mana tahun berlaku Isra' Mi'raj. Tahun sedih tak ada lah. Sebab balik Isra' dan Mi'raj, hati Nabi SAW sangat kental, sangat kuat dan sangat teguh untuk menghadapi apa sahaja yang kita akan bincang nanti tuan-tuan, apa yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj, sehingga menyebabkan hati Nabi SAW begitu kental dengan kerja dakwah ni, dengan usaha dakwah Nabi SAW. Siapa meninggal lepas tu, sahabat meninggal dalam perang, berapa ramai meninggal, siapa yang rapat-rapat meninggal, tak ada kesan dengan dakwah. 2 orang meninggal sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi rasa sedih, Nabi rasa macam agak-agak goyang sikit. Sebab apalah mereka buat macam ni, sebab apalah mereka buat macam ni. Tapi bila balik Isra' dan Mi'raj, sebenarnya dia adalah satu proses untuk menguatkan jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 15 minit buah mula yang diberikan pada saya akan kembalikan mic balik kepada Al-Fadil moderator kita. Kita akan jumpa nanti di rakaat yang kedua insya-Allah. Mesti ada sebab. Jadi sebab yang Allah turunkan kepada kita ni untuk memberi jalan kepada kita, untuk kita menghayati perjalanan kehidupan kita yang sebenarnya. Sebab kullu syai' bisabab. Setiap sesuatu itu mesti bersebab. Baik, kalau kita tengok bahawa kekuatan tersebut dia datangnya daripada orang yang menjadi tulang belakang kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga ada yang menyokong kita untuk jadi tulang belakang dalam perjuangan. Baik, jadi kita telah mengetahui sedikit sebanyak permulaan tentang peristiwa ini berlaku. Jadi saya berpindah kepada panel kita Fadil Ustaz Jafri. Soalannya, Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang wajib diimani. Wajib kita beriman dan yakin. Banyak peristiwa perkara orang kata pegangan pada hari ini cuba untuk menolak perkara tersebut. Bahkan perkara ini berlaku bukan hari ini, tapi sejak daripada permulaan peristiwa dah ada orang mempertikaikan tentang peristiwa itu sendiri. Mana logik nak pergi ke Baitul Maqdis dalam masa semalam saja, sedangkan kalau nak naik unta paling baik tadi pun 44 hari lebih kurang. Jadi nak naik apa? Itulah yang terkadang menjadi orang kata apa, keraguan ataupun keraguan yang ditimbulkan kepada yang memusuhi Islam dan juga memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi untuk kita menambahkan lagi sejauh mana kekuatan yang perlu ada pada diri kita tentang keyakinan, untuk mengukur sejauh manakah ketinggian kita, ketinggian keimanan kita tentang peristiwa ini. Mungkin kita telah yakin benda itu berlaku, dan pada zaman hari ini kan keadaan kita hari ini bagaimana untuk kita tak yakin. Kita tahulah peristiwa itu berlaku, tahulah, cumanya bagaimana kan untuk kita sungguh kekuatan tersebut timbul pada diri kita tentang keadaan sekarang. Jadi soalannya Ustaz, Isra' dan Mi'raj ada peristiwa yang wajib diimani oleh kita yang beriman. Namun ada juga di kalangan kita yang terpengaruh dengan dakwaan perkara ini adalah mustahil. Minta Ustaz kupas sedikit
lebih mendalam bagi menjawab persoalan golongan yang tidak mempercayai kebenaran peristiwa ini berdasarkan kepada dalil akli dan juga nakli. Yang soalan kau dah. Baca sudah sikit. Memang dia sudah dah. Ingat lepas sekolah dalil akli nakli ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Syah selaku moderator, yang saya kasihi lagi saya rindui Ustaz Syafi Yusof Ghani, Salim Al-Hasan Muhammad ni kira macam sparring partner saya lah. Kalau forum tu kami 337,000 kali dah berulang-ulang kali dengan Ustaz Syafi ni. Dia dalam forum ni dia kena ada geng Ustaz. Dia kalau dia boleh match tu sedap kita forum. Tapi kalau dia tak mau match tu dia tak apa nak best lah, tak shock. Jadi Salim Al-Hasan kalau nak ajak saya forum, ajak Ustaz Syafi sekali. Kira okey lah. Alhamdulillah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan dia ujian keimanan. Kita ni tiap-tiap tahun dengar kisah ni. Tiap-tiap tahun kita dengar kisah ni. Tiap-tiap tahun mau tak mau kita percaya. Tuan-tuan boleh bayang tak sahabat-sahabat Nabi SAW yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Waktu tu dalam situasi yang tekanan-tekanan daripada musyrikin ni sangat kuat. Sangat kuat. Siapa yang nampak macam Islam sikit kena tangkap sekali, kena seksa sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa? Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Belakang dia ni sampai tak ada isi. Jadi antara sahabat Nabi SAW yang masuk awal masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kena seret, letak bara di atas tu, baringkan dia daripada hujung sana, seret sampai hujung ni, lekang lagi daging belakang ni. Zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar himpun para sahabat duk cerita tentang apa yang dilalui oleh sahabat-sahabatnya waktu duduk di Mekah dulu. Lalu Khabbab bin Al-Arat sepanggil, Maizat, Khabbab, dimuliakan Khabbab ni duduk tepi dia. Lalu dia kata, Ustaz Mat, kongsilah kepada kami ni kisah apa yang berlaku dulu waktu kita duduk di Mekah dulu. Dia kata, malulah nak cerita. Malulah, ceritalah ni nak bagi pengajaran kepada sahabat-sahabat kita Ansar. Lalu angkat baju ni, angkat baju, tengok belakang, masya-Allah, tinggal tulang. Apa yang berlaku wahai Khabbab? Dia kata, aku diheret di atas bara sampai lekang daging-daging aku. Minyak-minyak daripada daging itu memadam bara-bara tersebut. Waktu tu siapa nampak macam Islam, siapa nampak ikut Nabi SAW kena tangkap, kena seksa. Tiba-tiba waktu tu juga Nabi SAW turun buat main kisah yang tak masuk ngakai. Saya cuba nak bayang keadaan dia macam mana. Dah situasi macam tu, tiba-tiba, ya Rasulullah, awaklah waktu ni duk main cerita lagu ni pula. Macam mana kami nak explain ni? Dengan suasana yang macam ni, macam mana kami nak cerita pula ke orang ni? Pula tu turun perintah sembahyang pula. Ya Allah, Rasulullah, awaklah waktu ni, tunggulah sat, bagi kita reda sikit, bagi duduk dalam suasana elok sikit. Nanti kita tak apa lagi, kita buatlah pelan-pelan. Tapi pasal apa waktu ni? Ujian iman. Sebab tu para sahabat, tuan-tuan, waktu tu pecah pada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama, dia panggil kelompok ni Siddiqin. Orang yang cerita tentang bila Nabi sebut je betul dah. Tak ada siapa sebut, Nabi sebut. Antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila main-main kisah tuan-tuan sekalian, Nabi, tuan-tuan boleh bayang tak? Nabi SAW balik daripada peristiwa yang sangat indah, sangat seronok. Seronok tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu awal PKP dulu, saya ni dapat macam surat besar sikit lah Ustaz. Waktu awal PKP dulu kan, duk pi TV apa semua, duk pi, depa panggil pi, dapat surat untuk pi masuk program dekat TV. Oh, dia highway lapang, syok lah Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam, lapang highway, orang tak ada apa semua. Kita bila ada suasana tu, kita kira nak cerita ke orang lah. Kira kita nak cerita ke orang lah, nak ambil gambar tunjuk ni highway lapang, kosong apa seronok. Ada orang dia pergi New Zealand, ada orang dia pergi Jepun, dia pergi tempat-tempat yang indah, tempat yang menarik. Dia seronok nak cerita ke orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pergi umrah, pergi haji. Landing Jeddah aja selfie selalu. Tak pernah naik kapal terbang. Nak naik kapal terbang, ambil gambar selalu pasal apa? Nak cerita ke orang. Nabi SAW bukan setakat pergi New Zealand.
Nabi bukan pi Jepun. Nabi bukan pi umrah. Nabi pi bertemu dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam, perjalanan malam yang sangat istimewa, yang sangat indah. Nabi excited nak cerita. Seronok nak cerita. Malam tu Nabi SAW tidur di rumah mak saudara dia Ummu Hani. 2-3 hari ni duk kecoh lah, kisah apa, cerita palsu lah apa, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat kaedah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kaedah periwayatan hadis tak sama dengan kaedah periwayatan sirah. Tak setegas dan tak seketat sallallahu alaihi wasallam macam mana meriwayatkan hadis. Sebab tu kalau dalam sirah kita banyak kisah-kisah yang kita dengar, percanggahan-percanggahan daripada ulama-ulama sirah. Tak apa, pasal sirah tak ketat macam mana hadis. Betul Ustaz Syafiq nah. Untuk guru saya ni lebih-lebih sikit. Jadi subhanallah kan, antaranya Nabi SAW tidur malam tu di rumah Ummu Hani. Bila sampai nak cerita, Nabi seronok nak cerita. Nabi tak pernah sampai Masjid Aqsa tu, first time Nabi SAW sampai Masjid Aqsa. Nak cerita, dalam guru saya sebut, waktu tu Ummu Hani sebut, dia kata, bukan saya tak percaya Rasulullah, tapi kalau boleh jangan cerita ke orang, boleh tak? Jangan cerita ke orang, pasal takut sekali orang tak mau percaya. Tapi Nabi nak kena cerita. Sebab apa Nabi SAW cerita, nampak tentang neraka, nampak syurga, nampak apatah lagi, perintah sembahyang. Maka Nabi SAW, di antara orang yang terawal Nabi SAW jumpa ialah Abu Jahal. Nabi SAW cerita, kata dia pergi Masjid Aqsa dalam malam tu, kemudian balik pada malam yang sama, lepas tu naik ke langit pula tu. Ini poin sangat menarik. Ini poin hujah sangat cantik untuk menjatuhkan Nabi SAW. Apa Muhammad? Saya pergi Masjid Aqsa, lepas tu naik ke langit pula, jumpa dengan Allah, lepas tu turun balik. Nabi SAW excited nak cerita. Tapi Abu Jahal kata apa? Cantik dah, ni poin sangat cantik. Tunggu saat Muhammad, aku nak pergi panggil orang ni semua, nak dengar kisah menarik hang ni. Lalu keluarlah dia, tuan-tuan, dia keluar dalam keadaan dia nak pergi jumpa orang, nak panggil untuk jumpa dengan Nabi SAW. Terjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, dia aku nak abad kat hang ni. Ni hantar dak kawan hang tu, lebih kurang begitulah bahasa kita ni kan. Ada ke dia cerita dia pergi Masjid Aqsa, lepas tu naik ke langit apa semua ni, semua jadi dalam satu malam saja. Dia kata, siapa cerita kat hang? Muhammad cerita. Betul ke Muhammad cerita? Betul. Kalau Muhammad punya cerita bukan cerita satu malam, lagi laju, lagi jauh pada tu pun aku percaya. Lebih kurang lagu tu lah, kata dia. Ni tak boleh pakai punya orang ni, kata kan. Tapi waktu tu ada kelompok-kelompok orang yang apa saja yang main daripada Nabi betul belakang. Betul belakang. Kelompok kedua, kelompok orang-orang Islam, tapi tak boleh terima. Siapa Allah Nabi SAW, Rasulullah, janganlah cerita lagu-lagu ni, susah. Kami nak terima lagu mana? Dia beriman, tapi dalam bab ni dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Siapa saksi Nabi SAW? Mana ada saksi Nabi SAW? Cerita Nabi berjalan pergi naik burak lah apa semua, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW naik burak. Siapa nampak Nabi naik burak? Tak ada siapa, Nabi seorang saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa nampak malaikat Jibril mai? Malaikat belah dada Nabi SAW. Siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Nabi SAW yang nampak. Nabi seorang yang nampak. Siapa nampak burak tu lagu mana? Melangkah sejauh mata mana? Siapa nampak? Tak ada siapa. Siapa nampak Nabi solat di Masjid Aqsa? Tak ada siapa nampak. Siapa nampak Nabi naik sampai? Tak ada siapa nampak. Nabi SAW seorang aja yang nampak. Siapa beriman kat Nabi, dia percaya. Ada orang yang macam susah. Kelompok ketiga langsung tak beriman lah. Ini kelompok orang kafir. Maksudnya Allah SWT, tuan. Baik, kita ni, stand kita ni lagu mana? Kita ni lagu mana? Nombor satu, duduk kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah. Allah mula yang pertama, dalil Al-Quran. Isra' dengan Mi'raj ini ada dua benda berbeza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Isra' perjalanan malam. Dalil dia surah Al-Isra' ayat pertama. Tu ada kat situ. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah. Allah mulakan dengan perkataan subhanalladzi, maha suci Allah. Nak beritahu lagi, ada cerita yang nak mai. Cerita ni mu tak masuk akal, tapi ingat maha suci Allah daripada sebarang kekurangan.
Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Allah boleh buat lebih hebat daripada tu. Asra, yang telah memperjalankan hamba dia. Ini ulama sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, asra bi abdihi. Ini ulama sebut 2 poin penting untuk menambah keimanan kita atas perkara yang berlaku tadi ni. Kalau orang tanya kita boleh jawab. Yang pertama, asra. Asra maksud memperjalankan. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa perjalankan Nabi SAW? Bukan Nabi SAW jalan sendiri. Nabi SAW diperjalankan. Teringat ceramah tok guru pondok kita. Sallallahu alaihi wasallam nak justify. Ambil sekok semut buh dalam cawan. Naik kereta pergi Kuala Lumpur. Tok guru pondok kita buat bidalan macam tu. Nak bagi faham. Ambil sekok semut buh dalam cawan, start kereta pergi Kuala Lumpur 3 jam. 4 jam. Sallallahu alaihi wasallam. Dekat daripada madrasah saya 3 jam, 2 jam setengah sampai dah. Tuan-tuan kat Lunah lambat sikit, 4 jam lah kira. Kalau lah ni pukul 8.30 sampai sana, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 sampai. Pergi dekat Pelita Jalan Ampang tu, Pelita Nasi Kandang. Makan teh apa, minum teh tarik, minum roti makan roti canai apa. Lepas tu patah balik mai kat sini. Pukul 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 sampai balik kat Lunah. Tak balik semut dia, semut tu berjalan balik rumah dia. Balik rumah dia, bini dia tanya, "Abang Muk pergi mana tadi?" "Abang Muk pergi mana tadi?" Dia kata, "Salih ala si Muhammad." Dia kata, "Aku pergi Kuala Lumpur." Kita biar betul Abang Muk pergi Kuala Lumpur. Lintas orang tu pun mati ikut jalan, langgar dengan kereta. Kita betul aku pergi Kuala Lumpur, tengok KLCC, dia kata. Ya, mustahil bagi semut untuk berjalan satu malam pergi Kuala Lumpur, tapi tak mustahil bagi manusia. Kita boleh pergi. Salih ala si Muhammad. Ya, Salih si Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, yang kalau Nabi SAW berjalan sendiri, ya mustahil. Tapi Allah kata, dialah yang memperjalankan hamba dia. Yang tu saya bawa dua tu, dalil naqli dengan dalil akli sekali, dua-dua sekali. Dalil Quran dengan dalil akal. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak faham tu? Kemudian asra bi abdihi, maksud Allah yang menjalankan hamba dia. Di sinilah ulama-ulama menyebutkan bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang berjalan pada malam tu bukannya roh Nabi SAW semata, tetapi yang berjalan pada malam tu ialah roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah tak kata memperjalankan roh hamba dia. Allah kata memperjalankan hamba dia. Kalau sebut hamba mesti roh dengan jasad. Kalau berjalan roh saja biasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita semalam breakfastnya dekat Jepun. Nah, makan malamnya dekat mana? Dekat Amerika dengan Biden. Presiden Amerika. Salih Muhammad. Bila hampir Jepun betul, hampir Amerika betul, pergi apa? Pergi dalam mimpi. Biasalah. Tapi kalau pergi sendiri berjalan, ini tuan-tuan, kalau manusia biasa namanya karamah. Tapi kalau sisi Nabi SAW namanya mukjizat. Perjalanan itu merupakan mukjizat Allah yang Allah kurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalil apa? Dalil Isra. Yang kedua, Mi'raj. Isra daripada Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa. Mi'raj daripada Masjid Aqsa naik ke langit. Salli ala sayyidina Muhammad sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, salli ala sayyidina Muhammad. Sidrah ni apa ni, pokok. Salli ala sayyidina Muhammad. Al-Muntaha maksud penutup dah, habis, ending dah. Intahi, habis, berhenti Allah. Ulama sebut salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, di situlah tempat berakhirnya segala aktiviti makhluk Allah. Sebut makhluk Allah, jin ke, manusia ke, apa, para malaikat kan, dia berhenti tang tu, dia tak boleh melepasi Sidratil Muntaha. Kalau lepas pada tu, sallallahu alaihi Muhammad, makhluk-makhluk ni akan terbakar macam mana disebutkan oleh malaikat Jibril AS. Kalau aku lanjut, pergi aku akan bakar. Alihlah. Itu ending dah. Nabi SAW saja boleh naik lepas daripada dengan izin daripada Allah SWT. Tuan-tuan, dalil dia dekat mana? Dalil dia Al-Quran surah An-Najm. Bermula ayat 13 sampai ayat 18. Allah sebut, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha ila akhir ayat. Allah sebut sallallahu alaihi Muhammad, dan sesungguhnya dia melihat sallallahu alaihi Muhammad
melihat yakni malaikat Jibril AS pada kali yang kedua. Pada kali yang berikutnya, 2 kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dalam wajah dia, dalam rupanya yang asal. Satu waktu turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir, Ustaz. Ya muzammil, mudaththir kan? Ya al mudaththir. Yang Nabi SAW tengok malaikat Jibril penuh ruang langit ni, seluas-luas langit Nabi SAW tengok malaikat Jibril. Tengok depan, kiri, kanan, malaikat Jibril seluas-luasnya. Itu pun dalam riwayat sebut, malaikat Jibril hanya buka satu saja sayap dia daripada 300 sayap dia. Sebelah 300, sebelah ni 300. 600 sayap dia. Dia hanya buka satu sayap saja, penuh ruang langit dan ruang langit. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW takjub, hebatnya ciptaan malaikat Jibril. Kata jangan kata demikian, kata malaikat Jibril, ada malaikat lebih besar daripada aku. Siapa? Malaikat Israfil. Dia punya 1200 sayap, 600 sayap belah sini, 600 sebelah sini. Dan kalau malaikat Jibril buka semua 600 sayap, dia duduk di bawah satu saja sayap malaikat Israfil. Hebat. Lalu kata Ustaz Muhammad, jangan kata demikian Rasulullah, ada lagi yang lagi hebat. Apa dia? Malaikat pemikul arash. 2400 sayap, 1000 sayap, 1200 belah ni, 1200 belah sini. Kalau malaikat Israfil buka semua 1200 sayap tu, dia hanya berteduh di bawah satu sayap malaikat pemikul arash. Tuan-tuan, Nabi SAW tengok malaikat Jibril kali kedua dekat mana? Dekat Sidratil Muntaha. Ayat ini ayat yang menjadi dalil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak kena beriman pasal apa? Pasal apa kita kena percaya? Sebab yang pertama, ini merupakan dalil Al-Quran mutawatir. Hadis-hadis pun hadis-hadis yang sahih cerita tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, kita boleh khilaf banyak benda dan ulama khilaf tentang tarikh Isra' Mi'raj. Banyak. Ada yang kata berlaku bulan Rajab, ada yang kata berlaku bulan Ramadan, ada yang kata berlaku bulan Safar. Banyak tuan-tuan, saya baca tak kurang 10 khilaf ulama tentang bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita boleh khilaf, tak ada masalah apa. Kita di sini Nusantara khususnya berpegang dengan 27 Rajab. Okey, no problem. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang tak boleh khilaf, yang wajib percaya, peristiwa Isra' Mi'raj wajib berlaku. Mesti berlaku. Jangan siapa pun di kalangan kita. Sebab apa? Sebab dalil Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tuan-tuan, jadi insya-Allah mudah-mudahan menjelaskan soalan Ustaz tadi ni. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Telah memberi satu kupasan yang menarik tentang dalil petunjuk. Dalil ini maknanya petunjuk. Asli ini daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Asli ini berdasarkan kepada akal. Supaya kita dakal, kita dapat menerima setiap perkara yang datang daripada agama kita. Sebab itu di antara hukum akal ini termasuk di dalam kita belajar ilmu tauhid ada. Kita belajar dan memahami hukum-hukum yang didatangkan ataupun perkara yang didatangkan daripada dalam agama kita sendiri. Baik, kita masuk pusingan yang kedua. Pada pusingan kedua ni, kita lebih untuk menyentuh soal pengajaran. Mungkin kita telah mengetahui tentang perjalanan, peristiwa yang mungkin akan disentuh. Baik, kalau kita tengok kembali peristiwa ataupun tentang pengajaran, sambutan umat Islam ni tentang peristiwa yang besar yang telah pun dilakukan oleh sejak di zaman sahabat, tabi'in sehingga pada salafus soleh, sehinggalah kepada yang kita kenal seorang panglima sultan yang hebat, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dalam tahun 583 Hijriah kan beliau telah pun bersama dengan tentera Islam kembali menawan kembali Baitul Maqdis. Kan peristiwa itu menaikkan semangat sebab dengan tarikh 27 Rejab inilah yang mereka jadikan sebagai satu bentuk pengajaran yang besar untuk merampas kembali Baitul Maqdis. Imam Az-Zahabi menyebut kegembiraan umat Islam apabila merampas Baitul Maqdis daripada tentera solib itu satu kegembiraan yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ni hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui kegembiraan pada ketika itu. Itu nak menunjukkan semangat dan juga kekuatan yang ada. Jadi Ustaz, kita kembali kepada soalan. Soalan saya, apakah pengajaran
Sejak daripada Ustaz cerita tadi, sebab tadi ni daripada isteri kekuatan pak saudara dia, sehinggalah kepada peristiwa daripada perjalanan Nabi sehinggalah naik ke langit. Apakah pengajaran itu yang kita boleh ambil untuk kita sematkan dalam jiwa kita ni, ataupun untuk menguatkan iman kita ni, supaya kita dalam kehidupan zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan fitnah, kan, fitnah ni nak selamat diri kita ni, bagaimana kita nak ambil pengajaran peristiwa yang berlaku itu untuk kita semak di dalam hati sanubari kita untuk menjadi penyelamat kepada kehidupan kita dalam keadaan sekarang ni, Ustaz. Kalau silakan. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ada beberapa benda besar lah yang boleh kita sama-sama ambil pengajaran daripada peristiwa yang hebat ini. Antaranya adalah yang pertama sekali, dalam kita buat kerja Islam, dalam kita nak sebarkan Islam, dalam kita khidmat dengan agama kita ni, dia tak ada satu istilah senang, tak ada satu istilah selesa, tak ada satu istilah empuk, kusyen, ekon. Dia semua tak ada di situ. Siapa ajak kita? Nabi SAW ajak. Padahal Nabi nak buat tu benda yang baik, orang akan tak suka. Benda ni tuan-tuan rasa tak dekat dalam kehidupan kita? Ada banyak tuan-tuan. Tuan-tuan jaga ahli jawatan kuasa masjid, pergi tanya kat dia. Buat benda elok ada. Ahli jawatan kuasa kena marah ada dengan jemaah, kena. Tu kat luar tu. Tuan-tuan nak scan tu, pergi tanya Tok Bilal, Tok Siak, Tok Jaga tu, berapa orang duk maki dia. Bebai. Sekarang semua pakat bebai dah tuan-tuan. Tak boleh nak tegur sikit, tak boleh nak marah. Sebab kerja Islam ni macam tu lah. Ada setengah-setengah masjid dia kata, kami malas dah Ustaz, backpay lah. Terutamanya bila mana? Bila ada jenazah mai, jadi orang jadi kelang kabut lah apa semua. Kita kata, kena ada sejadah, kena ada face mask. Tunggulah, kena maki 8 kilo gitu. Dah orang nak masuk kelang kabut semua, kita duk kalut dengan sejadah. Dia tak mau lah. Kita nak senang, dia ada satu benda, satu nak dekat diri dengan Allah, ada susah sikit, kita tak mau. Dia tak kena ke tu. Nak main sembahyang Jumaat, nak kena bawa sejadah sendiri, ataupun bawa hamparan rida ke, nak bawa face mask ke, jadi susah untuk dia. Dia tak main sembahyang, orang tak pergi sembahyang, malas aku awak. Dengan sejadah, dengan face mask, semok aku, baik tak payah pergi sembahyang, baik makan mi Jawa kat kedai. Dia semok, dia tak pergi. La ilaha illallah. Saya abang tuan-tuan lah, dengan sembahyang macam ni, dengan kita kadang tinggal benda dalam kereta nak patah balik, ada pahala lebih lah tuan-tuan. Beratok tengah panas, Allahu Akbar. Dia susah tak apa. Untuk Islam ni dia memang macam tu kaedah dia. Kita jangan kata senang, tak. Nabi SAW, ketua para da'i dan duat, dan lebih Nabi SAW para anbiya, kesusahan tu satu benda yang biasa ditempui. Sebab tu Allah susun semua Nabi-Nabi ada sebab. Nabi Yusuf AS, Nabi Musa AS, semua Nabi-Nabi yang Allah susun, semua ada sebab. Untuk apa? Untuk rawat kesedihan Nabi SAW. Bila Nabi kena macam tu tuan-tuan, Nabi ingat di hati, awak lah orang buat kat aku macam ni. Bila Nabi SAW dibawa berjalan Isra' Mi'rajkan Nabi SAW, tengok Nabi Yusuf, tengok Nabi-Nabi sekian, Nabi rasa terubat sikit tau. Oh, inilah Nabi Yusuf. Inilah adik-beradik dia tak suka kat dia. Inilah adik-beradik dia selalu lempak dia dalam mana? Dalam telaga buruk. Inilah adik-beradik dia buat naya dia. Maka Nabi SAW ingat di hati apa? Oh, bila buat kerja Islam, bukan aku seorang yang susah. Ada rakan sejawat aku nama dia Nabi Yusuf. Susah juga, adik-beradik tak suka juga. Aku pun pakcik aku tak suka dekat aku juga. Siap baling batu kat aku. Lagi Abu Lahabnya tu, banyak benda lagi dia buat kat aku. Oh, okey, tak apalah. Maksudnya ada orang susah sama aku juga. Tak apa. Jumpa Nabi Musa AS. Oh, ada juga Nabi yang umat dia bebai sama macam kafir Quraisy buat kat aku juga. Oh, okeylah adalah. Maksudnya Nabi ni memang dia susah jugalah. Bani Israel kata apa kat Nabi Musa, tuan-tuan tahu?
Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami senang cerita, kami pun malas sembang hang. Lah macam ni, hang suruh Tuhan mai seketui tang ni, kami tengok ada Tuhan, kami ikutlah. Kalau tak ada, macam sembang tadi semua, pergi cari orang lain, kami tak mau. Juah tuan-tuan. Nak masuk Palestin, Nabi Musa AS kata, jom kita masuk Palestin. Dia kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Makna dia, hang pi dengan Tuhan hang, hampa pi perang. Maknanya orang Pulau Pinang kata, hampa pi buat settle dulu. Kami tunggu sini, dah habis hampa miss call, tak lagi kami masuk. Maknanya kami tak mau susah, perang-perang semua hampir dengan Tuhan hang. Bila Nabi SAW tengok Nabi Musa, okey, tasliyah, hiburan. Maknanya okey, biasa Nabi-Nabi kerja Islam, dia memang akan jadi susah. Tu yang pertama. Yang kedua, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, sedih atau orang yang bermasalah, orang yang dirundung kesedihan, bukan bermakna ambil jalan jauhi Tuhan. Orang yang sedih lebih dekat rapat diri dengan Allah. Nabi SAW sedih, ada masalah, Nabi buat apa? Nabi dekat diri dengan Allah. Bahkan Nabi dipanggil di waktu malam. Waktu sangat terbaik untuk kita munajat pada Allah adalah di waktu malam. Nabi Nabi tak buat benda-benda. Nabi ada benda, Nabi SAW sedih, Nabi dekat diri dengan Allah. Tuan-tuan, sekarang ni kita ada banyak benda sedih dalam diri kita. Ada PKP, dia ni tak ada kerja, suami kena berhenti kerja, isteri sakit, isteri kena berhenti kerja, suami sakit, bergaduh yang tu yang ni. Tuan-tuan tengok di Johor baru ni jadi apa? Suami dia tembak isteri dia, boh dalam tong biru, tong ayak tu. 2 pagi, 3 pagi pergi tanam di mana? Di kelapa sawit. Tanam dalam tu. Esok pagi jiran dia tengok anak dia 2 orang 4 tahun 5 tahun duk menangis kat situ. Mana mak dia ni mana? Semalam tengok duk gaduh-gaduh apa semua. Bapak tak ada, tengok 2 orang duk menangis. Masuk dalam pergi gedebuk-gedebak, polis semua mai, dia tunjuk. Dia tembak isteri dia malam dengan senapan angin di dada dan di kepala, tanam kawan tu. Stres. Masalah, bergaduh, bercerai, masalah berlaku. Bukan itu tindakan yang Nabi SAW ajar dengan kita. Lagi dekat dia kita dengan Allah. Tuan-tuan tahu tak? Orang duk ambil scan pun takut je lah ni. Baru ni saya pergi satu masjid, AJK dia kata kat saya, Ustaz, kami pun takut lah ni nak duduk kat depan tu. Awak, hari tu sembahyang Jumaat, kami duduk tang tu, orang main lah. Kami kata kat dia, sejadah mana? Dia kata, dia ada masalah apa, tak tahulah kat rumah dia berkeling dengan bini dia, apa tak tahu. Kawan main masjid nak cari ketenangan. Kita pula duk harukan sejadah. Dia kata, aku main rumah Allah Ta'ala duk ambil sejadah apa? Oh, tak boleh lah, minta maaf. AJK nak buat apa? Tuan-tuan, prosedur SOP macam tu. Dia kata, minta maaf lah cik, kami nak bak ni. Kalau boleh ada sejadah, boleh nanti. Dia kata, ni dia ketuk meja tu. Ni rumah Allah Ta'ala, aku nak main semayang. Dah terajang meja-meja habis sekali dengan scan mau melambung habis gitu ya. Sebab apa? Sebab masalah tu jadi stres. Saya pun tuan-tuan, saya nak nasihat kat tuan-tuan masjid ni lah. Semua masjid lah semayang abang. Kalau tuan-tuan tengok orang tak pakai face mask, kita beritahu kat dia, abang, ni kena pakai face mask. Dia tak face mask, apa face mask? Ni rumah Tuhan, aku nak masuk. Abang, tak apa, ni ada tang ni ada ni pihak masjid jual RM1 satu, abang ambil. Apalah sikit darah, masjid mau jual bayar RM1. Abang tak payah ingat, nah abang ambil free, abang pergi melingkup orang dalam. Benda 3 kupang, tuan-tuan ada gaduh dengan dia buat apa? Bagi je satu kat dia, suruh dia jalan. Dalam 1000 orang ada lah 2 orang kaki bebai gitu. Hak lain semua elok ya. Kalau bebai-bebai tu tuan-tuan tunjuk kat dinding ni. Ni abang, saya tak mau kata apa dia. Polis duk ada, 10,000 ada, abang boleh bayar kat polis tu. Dandan dia, saya bukan nak marah sangat, tapi saya dandan. Tadi terajam meja, aku tunjuk polis dandan, takut aku tu ya. Jadi manusia ni semua masalah lah tuan-tuan. Dia ada sedihnya yang berlaku. Saya kongsi dengan tuan-tuan,
satu zikir, doa yang tuan-tuan boleh buat amal malam ni, boleh buat balik. Dalam Al-Azkar, Imam Nawawi susun sebuah hadis Nabi SAW, doa yang dibaca ketika sedih, ketika tuan-tuan indal ham, maksudnya ketika gundah gulana ke, sedih ke, risau ke, perasaan tu akan hilang daripada kita bila kita baca doa ni. Apa dia? Ayat 129 surah At-Taubah. Ayat dia bermula, kepala ayat dia faqul hasbiyallah. Tapi Nabi ambil hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali? 7 marrat ba'da subhi wa 7 marrat ba'da al-asri. 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Tuan-tuan boleh baca ikut saya. Saya baca, tuan-tuan ikut. Abang jangan buat lena pula. Hasbiyallah. Apa hangpa buat leceh aku ni? Suara kuat lah sikit, malu orang lunas ya. Hasbiyallah. La ilaha hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuan-tuan tengok Al-Quran surah At-Taubah ayat last sekali yang tu duduk ada bawah. Tuan-tuan buka surah Yunus, tengok belah kanan, bawah sekali, senang cari jumpa gitu je. Tuan-tuan baliklah amal. Orang yang stres, orang yang depres, macam-macam lah tuan-tuan sekarang jadi ni, cakap seorang-seorang, cakap dengan tiang TNB. Dia keluar pada orang, Assalamualaikum. Kita ingat dia beri salam kat kita. Dia rumah mana macam nak salam dengan kita. Dia berhenti tiang TNB. Bapa, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya dah lama tak jumpa kat dia. Saya kata dia ni sebab apa? Sir. Ada masalah betul. Jadi gila betul ya cakap dengan tiang TNB, sembang dengan motor EX5. Jaga bawa laju-laju lagi ya. Dia insiden dan jaga lagi. Dia macam nasihat anak dia. Tapi dia sembang dengan motor EX5. Bungkus tuan-tuan. Pelik perangai gitu. Ada masalah, kita tak akan ambil tindakan tak cerdik gitu. Tindakan tak cerdik ni apa dia? Terjun Jambatan Pulau Pinang buat live. Minum klorok, bubur ais ketul dalam tu sikit. Bubur sangkuit bagi sedap sikit. Ada masalah, kita buat macam tu. Bukan macam tu lah. Doa yang lain, doa yang kedua yang tuan-tuan boleh amal juga. Ini senang je. Ada 4 benda ya. Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada. Ada dalam Al-Azkar ada. Bawah doa tu Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada. Allah Tuhan aku takkan syirik dengan Allah. Masalah main macam mana pun, aku tak akan duduk dalam selimut, aku tak akan kata aku nak keluar pada Islam. Bila akidah kita kuat, kita tak akan buat benda-benda yang pelik-pelik gitu. Allah Subhanahu wa taala ajak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang ada masalah, dekat dia dengan Allah. Bukan jauh diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang main masjid, orang main surau, musim PKP, tuan-tuan sambut mereka, kasih sayang dengan mereka kerana mereka sedang bermasalah dan mereka tahu masjidlah tempat untuk ubati kesedihan dan kesalahan mereka. Dan yang terakhir saya nak bagi tahu kat tuan-tuan adalah berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala jalankan Nabi SAW dari masjid ke masjid berhenti. Maknanya dalam hidup kita masjid tak boleh tinggal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal banyak lagi landmark dekat Mekah tu. Allah ambil Masjidil Haram. Padahal banyak lagi landmark dekat bumi Syam. Allah ambil apa? Masjidil Aqsa. Sebab masjid dengan kita, pi jalanlah mana pun dia tak boleh tinggal dalam hidup kita. Sekarang tuan-tuan, masjid dah boleh main. Kita ambil peluang ni. Dulu masjid tak main, terajang gate. Saya pergi sembahyang Jumaat, khatib masuklah, polis buka masuklah. Ada orang main lambat, dia tak bagilah, dia tutup awal-awal dulu. Terajang gate-gate semua. Ustaz masuk. Saya bawa saya dengan motor. Dia kata, Ustaz sebelum masuk, Ustaz abang kat pengurusi tak bagi kami masuk. Dia masuk neraka awal pada Dajjal. Allah. Masuk awal pada Dajjal tu. Hebatlah saya boleh takut aku tu. Aku lupa poin khutbah dengan ayat dia tadi tu.
Terajang masjid ni apa, pintu-pintu semua buka. Muka yang sama tuan-tuan, bila pintu dah buka, dia duduk ada di kedai sebelah tu. Tak apa, lo, tapi ya. Tak pergi pun. Dia saja bebai tak ketahuan gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan masjid, jangan jauhkan diri dengan masjid. Ada kuliah, ada ceramah, ada mana-mana. Tuan-tuan nak pergi berjalan mana-mana, kalau tak PKP lah tak boleh pergi dah. Rentas negeri tak boleh. Nak pergi mana-mana, masjid tu dalam otak. Kita nak sembahyang jamak kat mana? Takhir di mana? Takdim di mana? Nak berhenti sembahyang kat mana? Anak-anak kita pun kita train macam tu. Sembahyang tu satu benda besar. Masjid ni dia mesti dengan jiwa dekat dengan orang Islam. Pelik lah orang Islam tak kenal Tok Imam, tak kenal Tok Bilal. Dia boleh tanya kat Tok Imam, Tok lepas sembahyang Zuhur dia pergi bawah gitu, dia nak nikah, dia tanya, "Encik, saya nak tanya, Tok Imam siapa?" Tok Imam kata, "Encik ni lah Tok Imam. Hantu ayah aku pun tak kenal." Nak sign nikah je mai. Lepas tu muka tak nampak lah. Nak bina masjid tapi masjid tak mai. Pelik apa panggil. Dia bina masjid tapi masjid tak mai. Allahu Akbar. Itu binaan yang tak kemas lah. Maka Isra' dan Mi'raj ajak kita, jiwa sanubari hati kita mesti sentiasa bertaut dengan masjid. 7 golongan yang sentiasa berada dalam naungan arasy Allah untuk esok nanti di akhirat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki, hati jiwa sanubari sentiasa berpaut ke masjid. Subuh nak sembahyang kat mana, asar nak sembahyang kat mana, zuhur satgi nak sembahyang, awak tak azan lagi, rindunya seronok. Itu bagus ya. Ni orang azan, dia kata, baru je azan maghrib, azan isyak pula. Cepat betul dia bani azan. Kalau qomat lagi teruk kena. Dia tu, Allahu Akbar, Allah. Dia di luar. Allahu Akbar, Allah Akbar. Ni mangkak mana pula qomat mangkak. Dia beritahu Tok Bilal. Padahal dia patut seronok main sembahyang. Dia tak suka sembahyang, dia semok perut dia. Jiwa macam ni, jiwa tak kena dengan umat Islam. Jadi 3 benda penting saya beritahu tuan-tuan dalam Isra' Mi'raj. Di samping bab sembahyang tadi tu, tak apalah, tu tuan-tuan umum sangat dah. Pertama tadi apa dia? Tuan-tuan sedih, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rapat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, hidup kita adalah masjid, masjid adalah hidup kita. Jangan jauhkan diri kita daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang saya abang awal-awal tadi tu, bila Nabi SAW ada masalah, Nabi dekat, dia jumpa orang-orang yang sama masalah, Nabi-Nabi, Allah kuatkan balik hati dia. Jadi saya doa insya-Allah tuan-tuan, orang-orang yang dilanda kesedihan, kesusahan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita dan Allah Subhanahu Wa Taala beri panduan dan hidayah pada kita. Ingat satu lagi yang saya beritahu tadi tu, doa tadi tu tuan-tuan pegang elok-elok. Hak saya cakap tuan-tuan lupa semua tak apa pula. Pegang doa ni, jawab balik insya-Allah 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Jangan tinggal insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Masih berpagi Ustaz yang telah mengungkap sedikit sebanyak tentang pengajaran yang berada pada kita tentang peristiwa yang telah berlaku untuk kita abadikan dalam kehidupan kita ni ketika saat ini. Dan ketika saat ini, ketika dunia sekarang ni dan kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba kehidupan yang kelam kabut. Dan sebenarnya apa yang berlaku ni sebenarnya Allah Ta'ala nak tambahkan lagi ganjaran pahala. Sebab Allah Ta'ala kata siapa yang beribadah dalam keadaan haranya kelam kabut, dan hijrah ini yang seumpama orang yang berhijrah kepada aku kata Nabi. Jadi soal mungkin hari ini kita tengok sembahyang yang jalan kan, jemaah ikut kapasiti dan sebagainya lagi. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kita rebut datang masjid awal. Bila mari dah enggak, itu yang tak dapat. Itu masalah dia. Tapi itulah yang disebut oleh Nabi ini, beribadah dalam keadaan dunia yang keadaan kelam kabut ini seperti hijrah kepada aku kata Nabi. Jadi kita ambil peluang ini supaya ia menjadi satu perkara yang besar dalam kehidupan kita dan dalam kita hidup dan dunia sekarang ini. Perkara yang penting adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Dan apa doa yang diberikan tadi Ustaz tadi ini sebagai amalan kita. Ingat, kalau Ustaz dah bagi satu nikmat, dan kita kena amalkan apa yang kita dapat. Itu benda yang paling penting. Hidup atas muka bumi ni dua, sama ada sengsara ataupun bahagia. Ini yang akan kita hadapi. Kalau kita sengsara, kita sabar. Kalau kita bahagia, kita syukur. Jadi pendek kata, apa yang kita dapat atas muka bumi ni, dua benda ni yang akan kita perolehi, dan inilah ganjaran yang akan
dua masjid tadi yang kita nampak dia mempunyai nilai yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tak terangkan apakah kelebihan di antara dua masjid ini sehingga Allah Taala sebutkan dalam satu peristiwa yang besar yang telah berlaku ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man dan bismillah sebab ini dua masjid daripada Quran masjid yang berada masjid Al-Quran dengan Masjid Al-Aqsa. Yang pertamanya tuan-tuan, Ustaz ada saya Muhammad, tuan kena ingat pada waktu itu tidak ada masjid yang dua ada lah ni. Tidak ada masjid yang ada pada kita sebut melainkan dua masjid ni. Nabi SAW belum hijrah lagi. Maka tidak ada lagi Masjid Quba, tak ada lagi Masjid Nabawi. Yang ada hanya Masjid Haram dan Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Itu. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa Masjid Aqsa? Kenapa Masjid Haram dan Masjid Aqsa? Dijawab oleh Ustaz Syafi'i tadi ni. Selalunya orang yang nak dekatkan diri kepada Allah ni, dia mesti kenal masjid. Jarang jumpa dia ni wali Allah tapi tak pergi masjid. Jarang jumpa macam tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak tahu kok ustaz dia pergi mayang di masjid, Masjidil Haram. Kan? Wali-wali Allah kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerita tak kenal tu imam ni saya teringat dulu waktu mula-mula buka madrasah ustaz di Darul Faizin. Ada sepasang suami isteri mai jumpa. Saya tengah duk menyangkui, duk tanam pokok kat depan madrasah saya tu. Lalu sallallahu alaihi Muhammad ada seorang sepasang suami isteri. Dia kata, Assalamualaikum tuan. Dia panggil saya tuan ke tu haji gitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu ni saya mai ni nak cari Ustaz Jafri ni. Ustaz Jafri lah. Pasal apa tu? Dah saya ni susah sikit lah ni tadi. Dia suruh saya mai jumpa dia kat sini, suruh mai ambil duit. Kata siapa suruh? Ustaz Jafri lah suruh. Dia baru jumpa saya baru ni, dia suruh saya mai sini jumpa Ustaz Jafri. Saya pun garu kepala. Nak cerita saya tak tahu lah tu aku cara lain ke pakai serban ke apa ke tak tahu lah Allah Nabi sebab dia tak kenal nak cerita dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, saya teringat juga satu kisah, tanya dia rumah dia tepi masjid. Hang duduk mana? Duduk kat sini sempat ni. Oh masya-Allah. Situ ada masjid tu. Betul? Rumah saya tepi masjid tu. Betul. Tu imam tu sihat lagi ke tu imam tu? Nama apa tu imam tu? Tu imam nama apa? Sebut nama lah tu, nama Ismail ke apa lah. Dia kata apa? Dia dah jam Ustaz. Dia dah blur Ustaz. Dia jam Ustaz gitu, dia hang Ustaz. Tak kenal tu imam nama apa. Subhanallah, rumah tu di masjid, masya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Pertama, kalau cerita orang yang nak dekatkan diri kepada Allah, kisah Isra Mi'raj, kisah seorang hamba pergi bertemu dengan Tuhan dia. Seorang hamba pergi untuk berjumpa dengan Tuhan dia, mendekatkan diri dia kepada Tuhan dia. Maka tak ada jalan seorang hamba yang dalam usaha untuk mendekatkan diri dia kepada Tuhan dia, melainkan dia kena pergi masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, keistimewaan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Tuan-tuan, kenapa Masjid Aqsa? Pasal apa Masjid Aqsa? Pasal Masjid Aqsa ni masyhur pada kalangan orang-orang yang duduk di Mekah pada waktu tu. Masjid Aqsa ni masyhur kepada orang, kalau sebut Masjid Aqsa, orang Mekah kenal. Orang Mekah boleh kenal. Sebab mereka biasa pergi meniaga kat sebelah sana. Jadi, kalau Nabi SAW naik ke tempat lain, mungkin tak boleh nak justify. Tak boleh nak perjelas. Tapi dengan pergi Masjid Aqsa, mungkin ada daripada kalangan orang musyrikin Mekah yang mungkin beriman dengan peristiwa tersebut. Pasal apa? Pasal Nabi pergi Masjid Aqsa. Dan mereka tanya, panggil, siapa yang pernah pergi Masjid Aqsa? Mai Sat. Siapa yang pernah sampai Masjid Aqsa? Mai Sat. Mai kita nak berbetul dengan Muhammad ni. Muhammad hang betul sampai Masjid Aqsa? Betul? Betul hang solat dekat Masjid Aqsa tu? Betul? Sallallahu alaihi Muhammad. Hang cerita mai Sat. Macam mana Masjid Aqsa tu betul-betul ke mana? Depa suruh Nabi SAW cerita. Yang nombor satu, Nabi SAW sampai malam-malam. Bukannya cerita macam kita ni cerah benderang ada lampu. Bukan main tuan-tuan. Zaman tu saya baca sirah bagaimana Allah SWT Masjid Nabawi dibina. Dalam tempoh 9 bulan pertama Masjid Nabawi dibina, langsung tak ada pencahayaan. Maksud tak ada nak letak pelita ke apa semua, tak ada. 9 bulan. Waktu Nabi SAW dah hijrah dah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tak ada. Depa guna apa? Depa bila depa main, depa bakar sikit pelepah-pelepah daun kurma yang kering-kering tu, depa bawa main nak bagi cerah sikit. Dalam masjid sendiri tak ada lampu, dalam masjid sendiri tak ada pencahayaan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sampai malam. Dan Nabi SAW main sat saja, bukan duduk lama-lama pun. Bukan main duduk tengok ni, kami duduk kat sini ni, main masjid ni tadi pukul apa dia sampai Ustaz? Pukul 7.40 lebih kurang gitu. Kan? Saya tanya Ustaz Syafiq bagi tahu saya lampu ada berapa lah ni? Tak payah tanya Ustaz Syafiq, mai JK masjid mana? Mai bagi tahu saya kipas ada berapa lah ni? Dah JK masjid ni. Cuma duduk kira 1 2 3 4 5 6. Dia JK masjid sini pun tak tahu kipas berapa. Nabi SAW singgah sat dekat Masjid Aqsa. Dia suruh cerita tentang Masjid Aqsa. Macam mana Nabi SAW nak cerita? Tapi Allah zahirkan Masjid Aqsa di depan Nabi SAW. Seolah Nabi SAW nampak depan mata dia. Cerita pintu dia masuk kok ni, pintu nombor 2 ni, tang ni, pintu nombor 3, tang ni, tiang dia berapa. Sampai ta'ajub. Tuan-tuan, jadi hikmah di antara hikmah kenapa Allah memilih Masjid Aqsa. Mungkin ada orang-orang di kalangan orang musyrikin yang pernah sampai Masjid Aqsa mengimani peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Faham tak ni? Yang berikutnya tuan-tuan, memang Masjid Aqsa itu ada keistimewaannya. Masjid Haram tak payah cerita, kita semua dah maklum. Saya nak cerita keistimewaan Masjid Aqsa. Saya pernah sampai Masjid Aqsa beberapa kali, alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya nak cerita Masjid Aqsa satu tempat yang kalau tuan-tuan pi, dia punya feeling dia lain. Sangat berbeza. Kita dah pi banyak masjid, Masjid Aqsa, Masjidil Haram, kita dah sampai, Masjid Nabawi kita dah sampai. Tapi nak nampak yang genuine, yang asli pada masjid tu banyak telah dirobohkan. Masjid Aqsa masih duduk dalam keadaan aslinya setelah sekian lama. Sebab mungkin tak boleh nak buat apa kemajuan ke apa semua, sebab dengan Israel apa sebagainya, maka alhamdulillah dia duduk dalam keadaan autentik lagi. Batu-batu dia masih batu-batu yang lama lagi. Nak masuk tu masuk lorong-lorong yang lorong-lorong lama. Batu-batu lantai dia tu sampai dah hui yang sini gitu kan. Haus sampai licin-licin bulat-bulat macam tu. Tuan-tuan, misalnya pintunya masih pintu yang lama lagi. Dia punya feel dia tak nak cerita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak bawa lebih kurang 5 keistimewaan Masjid Aqsa. Nombor 1, Masjid Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum Masjidil Haram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, Nabi SAW duduk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan tahu tak? Kiblat ni sampai hari ni orang Yahudi duduk menghadap kepada Masjid Aqsa. Ada satu batu nama batu Mi'raj Nabi SAW. Batu ni duduk di tengah-tengah compound Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni luas tuan-tuan. Dia lebih kurang 11 hektar. 11 hektar luas dia. Compound Masjid Aqsa ni. Dalam situ ada beberapa masjid. Kita naik-naik di tengah-tengah sekali di puncak bukit tu nama Kubah Sakra, Masjid Kubah Sakra. Masjid Kubah batu. Dalam tu ada batu Mi'raj Nabi SAW. Turun pergi ke depan sekali kita nampak Masjid Qibli, masjid yang kita kenal sebagai Masjid Aqsa yang kubah dia warna hitam. Di sebelah kiri dia tu ada Masjid Marwan. Bawah masjid tu ada Masjid Aqsa Qadimah, Masjid Aqsa yang lama. Sebelah kanan hujung sana ada Masjid Buraq. Ada banyak masjid dekat dalam kawasan Masjid Aqsa tu sendiri. So kalaulah physically, secara fizikalnya Nabi SAW solat dengan 124,000 para Nabi dan Rasul pada malam tersebut, tak mustahil sebab luasnya kawasan untuk mampu untuk menghimpunkan jumlah orang yang sedemikian ramai. Kalaulah physically, ulama khilaf tentang benda tersebut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham tak tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan sampailah ni, tuan-tuan tahu tak, tepi Masjid Buraq di sebelah Masjid Buraq tu sebelah kanan, hujung sekali tu. Salli ala sayyidina Muhammad, dinding dia separuh. Kita turun Masjid Buraq tu, dia turun ke bawah sikit, dia tangga turun ke bawah. Dinding dia separuh. Pasal apa dinding dia separuh lagu ni? Nampak macam tak, rupanya separuh daripada Masjid Buraq tu telah dirobohkan. Dirobohkan untuk apa? Dinding di sebelah sana, situlah Wailing Wall. Tempat orang Yahudi duk pergi buat haji. Tuan-tuan tengok, dia panggil tembok ratapan tu, tembok besar tu. Yang dia duk pergi tu, itulah di sebalik dinding Masjid Buraq tu. Dan menghadap ke mana? Menghadapnya ke batu Mi'raj Nabi SAW. Yang mereka panggil, Allahumma salli ala Muhammad, Haikal Sulaiman. Itu
Depa panggil the temple, the Solomon temple. Yang itulah. Tu batu Mi'raj. Dan apa depa buat? Depa dah buat satu, Allahumma salli alaihi, dia panggil sinagog. Sinagog ni tempat ibadat orang Yahudi. Di mana? Betul-betul di bawah batu tu. Dan telah dirasmikan beberapa tahun yang lepas. Beberapa tahun lepas ya, baru dah dirasmikan. Sayyidina Al-Hasan Muhammad. Di mana? Betul-betul di bawah batu tu. Dan tuan-tuan, di situlah kiblatnya orang Yahudi sampai hari ni. Itu depa sampai waktu semayang depa akan menghadap ke situ, depa angguk-angguk lagu itulah cara depa semayang. Saya sempatlah tengok apa-apa aktiviti-aktiviti depa waktu tu. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sampai ke hari ni. Dan dulu waktu sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram, itulah kiblat kita. Sampailah Allah perintah kepada Nabi SAW untuk ubah kiblat dia menghadap ke Masjidil Haram, dan berlaku kisah tu pada ketika solat zuhur atau solat asar di rumah seorang sahabat, dan rumah sahabat itu sekarang dijadikan masjid qiblatain, masjid dua kiblat. Pertama, sallallahu alaihi Muhammad, Masjid Aqsa merupakan masjid kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, kelebihan Masjid Aqsa merupakan masjid kedua dalam keseluruhan kewujudan bumi ni. Masjid Aqsa merupakan masjid yang kedua dibina. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW disebutkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama sekali dibina, diletakkan Allah di muka bumi? Baginda menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, Masjidil Aqsa. Berkata Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lamakah di antara keduanya? Nabi SAW menjawab, 40 tahun. Jadi Allahumma salli alaihi, yang keduanya apa? Yang kedua kelebihan Masjid Aqsa ialah dia merupakan masjid kedua yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini. Masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Masjidil Haram dikenali, kawasan haram diberi Ummul Qura. Ummul Qura ni maksud qaryah ataupun perkampungan pertama sekali, ibu kepada seluruh perkampungan yang ada dekat muka bumi ini. Jadi diceritakan bagaimana waktu Allah jadikan seluruh alam ni, bahagian tanah haram itulah tempat pertama yang ditimbulkan oleh Allah SWT. Wallahu alam. Yang ketiga, kelebihan solat di Masjid Aqsa. Nabi SAW sebut tiga masjid. Yang pertama Masjid Haram 100,000 kali ganda. Yang kedua Masjid Nabawi 1,000 kali ganda. Masjid Aqsa 500 kali ganda. Satu riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW, sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi SAW berkata, ya Nabi Allah, berikanlah kepada kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW menjawab, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul, datangilah dia. Disebutkan dalam riwayat, tempat kita akan berimpun nanti disebut sebagai Al-Mahsyar, itu di Baitul Maqdis. Nabi SAW, situ tempat bertebaran, situ tempat berkumpul, kata Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, di tepi Masjid Aqsa tu, seronok pula cerita Masjid Aqsa lain tuan. Di tepi Masjid Aqsa tu ada kubur-kubur orang Yahudi. Saya pernah tengok sekali depa pi tanam orang mati. Dan seluruh dunia orang Yahudi, cita-cita dia ialah untuk ditanam di kawasan tepi Masjid Aqsa tu. Ada kubur depa. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dan bayaran dia sangat mahal, dan mereka sanggup bayar apa saja kos untuk tanam kat situ. Sebab mereka juga beriman padang mahsyar tu tahun tu. Jadi bangkit awal sikit. Jadi jalan tak payah jauh. Dan dekat tu lah. Dan ulama sebut, sallallahu alaihi Muhammad, bahawa al-mahsyar nanti ialah tanahnya ialah di Baitul Maqdis. Wallahu alam. Lalu Nabi SAW sambung, Nabi kata, datangilah dia dan solatlah di dalamnya, kerana sesungguhnya solat di dalamnya seperti 1000 kali solat berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Jadi ulama, ada dua hadis Nabi SAW, satu 1000 kali, satu lagi 500 kali. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, solat di Masjidil Haram lebih utama 100,000 kali ganda daripada solat masjid-masjid lainnya. Solat di Masjid Nabawi lebih 1000 kali ganda, dan solat di Masjid Aqsa lebih 500 kali ganda. Dua-duanya hadis riwayat Imam Ahmad. Yang berikutnya, sallallahu alaihi Muhammad, kelebihan Masjid Aqsa. Nabi SAW sebut, la tashaddu biriha ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersungguh-sungguh untuk pi bercuti, rehlah, kecuali ketiga tempat ni, tiga masjid ni.
Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, Masjid Haza kata Nabi SAW, masjidku ini, dan yang ketiga ialah Masjidil Aqsa. Bila ada lebih-lebih rezeki sikit, dah boleh buka salih ala Sayyidina Muhammad apa, boleh try sekali. Saya pergi tu jumpa jemaah Malaysia. Di bawah batu Mi'raj tu, bawah tu ada tempat solat, kapet warna merah. Kita masuk, kita tengok dia masjid dia bulat gitu. Kita masuk, saya lagi nampak satu batu macam batu hampak lepak. Di hujung tu ada dia panggil the footprint of Prophet Muhammad, dia kata. Tapak kaki Nabi SAW, dia kata. Kita pun juluh tengok suluh apa semua, nampaklah macam bentuk tapak kaki. Turun pergi tepi sana ada satu pintu turun ke bawah. Ada tangga turun bawah. Tangga tu turun, satu tempat solat betul-betul duduk bawah batu tu. Dia kata batu terapung tu lagu mana? Kita tak nampak terapung. Batu tu dia, urat batu tu dia menyerong lagu tu. So kita nampak macam batu tu duduk macam tu. Keliling dia ada tembok masjid tu. Ada lantai kapet warna merah. Semayang kat bawah tu. Dia punya, ya Allah. Saya waktu tu jadi host program TV Hijrah. Semayang, tiba-tiba ada jemaah daripada Malaysia main untuk ziarah sekali. Saya kata, memang kita semayang kali mayang zuhur. Lepas mayang zuhur, saya beralih kat mereka, saya tazkirah kat mereka. Saya kata, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan solat dekat mana ni? Masjid Aqsa, Ustaz. Bukan sekadar Masjid Aqsa. Kita solat di bawah batu Mi'raj Nabi SAW. Ini batunya yang Nabi SAW turun bawa perintah sembahyang. Tang ni Nabi SAW turun bawa perintah sembahyang. Tang ni Nabi naik untuk ambil perintah sembahyang. Dan tuan-tuan solat di bawah dia. Pakat teriak itu tuan-tuan. Dia punya fit. Kita cerita ni kita tak berasa sangat. Tapi kalau duduk tempat tu, oh lain macam dia punya rasa dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang dirahmati sekalian, salli ala Muhammad. Yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid Aqsa merupakan tempat yang Nabi SAW dipilih oleh Allah untuk Nabi SAW singgah. Dan yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid Aqsa merupakan salah satu masjid yang telah didoakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu di antara kelebihan-kelebihan Masjid Aqsa yang boleh kita tahu. Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, disebabkan kelebihan-kelebihan itulah Allah memilih Masjid Aqsa nak dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Dia ada mungkin tapak-tapak yang lain yang ada di muka bumi yang Allah boleh pilih, tapi Allah pilih Masjid Aqsa. Sudah pasti apabila Allah memilih sesuatu, dia merupakan satu keistimewaan. Ada kelebihan yang ada pada tempat tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Yang menerangkan kepada kita tentang sedikit sebanyak kelebihan dan juga rahsia yang terdapat di dalam Masjidil Aqsa. Semuanya kalau kita ada peluang pergi, insya-Allah kita pergilah. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak keberkatan yang Allah Taala kurniakan kepada masjid itu, kita akan dapat kembali walaupun sedikit. Jadi tentang Masjid Al-Aqsa ini, seperti yang disebut oleh Allah, apa juga yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran, kan? Buah pisangnya, tentang apa juga yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu, ada kelebihan yang tersendiri, yang mana kelebihan tersebut hanya boleh dirasai, dinikmati oleh mereka yang benar-benar berilmu dan mereka yang benar-benar yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sepanjang perbahasan kita, perbincangan kita tentang peristiwa ini, bukan hanya sekadar kita nak mengetahui tentang rentetan apa yang berlaku, tapi pengisian, keperluan kita untuk mengisi apakah yang perlu kita isi di dalam hati dan jiwa kita tentang setiap kali peristiwa ini berlaku. Contoh apa, khususnya kepada Nabi SAW, para sahabat dia dan juga para tabi'in, sehingga golongan para salihin untuk kita contohi dan kita ambil pengajaran tersebut. Jadi kita masuk pada pusingan yang ketiga yang terakhir. Jadi pusingan yang ketiga ni, tuan dan puan, ada rumusan. Kita akan dengar sekarang mana perbincangan. Mungkin di situ ada rumusan ya, yang untuk kita dapat ambil pengajaran yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil. Kita telah masuk di sila. Baik tuan-tuan, tuan nampak macam hak yang tunjuk kaki belakang menerap terus dalam semua tu. Jadi kita ringkaskan, saya beritahu kat tuan-tuan sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni.
adalah pertama nak bawa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali adalah kita jaga sembahyang kita bagi elok. Saya cerita awal kat tuan-tuan, dimulakan surah Isra ni dengan perkataan Subhana. Di akhir ayat surah Isra tu dicerita apa? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Dimula dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid alhamdulillah, dan juga diakhiri dengan takbir wa kabbirhu takbira. Kata ulama, seolah-olah simbolik keseluruhan surah Isra atau peristiwa Isra ini, intipati dia 3. Tasbih, tahmid dan takbir. Dan inilah dia 3 elemen yang sangat penting berada di dalam setiap sembahyang kita. Sembahyang kita ada tasbih, sembahyang kita ada tahmid, kita puji Allah, dan sembahyang kita ada takbir. Makna sembahyang tu adalah zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Intipati daripada Isra Mi'raj, kita jaga sembahyang kita bagi elok. Bagi tuan-tuan yang rajin sembahyang akhir waktu, kita ubah start pada Isra, kita sembahyang awal waktu. Mungkin kita awal, isteri dan anak-anak di rumah lambat, kita ajak mereka, pesan mereka, bagi tahu mereka sembahyang awal waktu. Lelaki yang paling champion, paling canggih, main sembahyang sama-sama berjemaah di masjid surau kita. Apa pun tuan-tuan, sembahyang kita pegang bagi elok-elok, terutama yang fardu, yang sunat-sunat kita tambah untuk amal soleh kita nanti di akhirat, kerana itu adalah major peristiwa besar yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia diberi by hand. Bahasa kita bagi by hand. Sembahyang Jibril alaihissalam, kat lain semua zakat, haji, puasa semua by Jibril lah. By hand apa dia? Bagi dengan tangan. Maknanya benda tu penting sangatlah. Kalau kita kenduri kahwin tuan-tuan, jarang kita pas-pas kad kat orang. Kita bagi, kalau orang penting lah. Ni kad ni siapa ni? Nak kad Hajimat bagi kat aku. Hajimat tu Pak Lang tu suruh bagi. Pak Lang suruh bagi. 17 orang baru sampai kita kat kenduri. Kita kata, hang ni karut kau nak pergi kenduri sampai 17 orang panggil aku. Tapi dia mai sendiri. Owner dia mai jumpa kita sendiri. Saya jemput ustaz ni mai kenduri. Allah, kita rasa apa, datuk mai jumpa ni, datuk miss call dia, tak apa dah. Kita rasa besar hati. Kalau dunia, tuan-tuan bayang, akhirat Nabi SAW bagi, terima sembahyang, kita jaga bagi sembahyang elok. Jadi itu saya rasa sebagai ringkasan kesimpulan yang boleh kita buat pada bahagian saya malam ni. Dan saya, sebelum saya serah balik pada Fadil Pengurusi, ucapkan terima kasih kepada semua, dan minta maaf kalau ada salah terkasar bahasa sepanjang saya cakap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah membicarakan kepada kita tentang solat dan satu amalan yang paling afdal. Baik, bila kita berkaitan dengan solat, kita pastilah kita nak solat yang terbaik dalam kehidupan kita. Bila solat yang terbaik dalam kehidupan kita, kita cuba untuk melakukan yang terbaik dalam kekhusyukan, dalam keyakinan kita. Mudah-mudahan solat inilah yang akan menjadi penyelamat, bukan pembeban kepada kita di negeri akhirat. Pembeban ni macam mana? Apabila kita solat, kita lalai, maka solat inilah yang akan membawa kita ke neraka Jahannam. Itu yang kita nak, sebagai solat ini penyelamat kepada kita, dengan kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki solat. Sebab tu bila ada ustaz yang mengajar bab solat, dan kita Allah solat tu 40 tahun dah semayang, takkan kat buding lagi. Suruh tak tengok, suruh buat punya sunat, kantoi. Kan? Ambil uduk pun tak mana sunat. Tak mana hak wajib. Hak yang tu pun kadang-kadang tak lepas. Tapi pendek katanya, bagi orang yang benar-benar ulul albab ni, apa juga benda persoalan walaupun kecil, tapi pengajaran itulah yang diambil. Sebab tu bab solat ni kita sentiasa belajar, supaya kita sentiasa belajar dan bersungguh untuk mendapat solat yang sempurna. Baik, jadi itu di antara saya buat kesimpulan daripada Fadil Ustaz Syafiq tadi tentang solat. Jadi kesimpulan kita kepada Fadil Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ujian keimanan. Ujian keimanan. Dan sallallahu alaihi Muhammad, seolah nak gambarkan kepada kita dalam bab urusan agama ni, bukan semua benda boleh justify dengan akal.
Bukan semua benda kita perlukan akal untuk kita, Ustaz Muhammad kita justify, kita perjelas. Dan bagaimana manusia menggunakan akal untuk menjauhkan kita daripada Allah. Kita patut guna akal untuk dekat diri pada Allah. Tapi orang menggunakan akal untuk jauh diri daripada Allah SWT. Saya nak bagi satu contoh. Kalau zaman dulu Nabi SAW solat sunat Allahumma salli Muhammad gerhana. Bila berlaku gerhana, pucat muka Nabi SAW. Ketakutan para sahabat Nabi SAW. Seolah macam ni apalah bala yang akan turun, apalah yang akan berlaku sebagainya. Tapi kita rasa macam mana bila berlaku gerhana? Kita dimaklumkan awal nanti berapa lama lagi akan berlaku gerhana matahari. Di sekolah lagi kita telah dijustify gerhana ni berlaku bila matahari bulan setentang setara kemudian akan terlindung bayang. Waktu tu kita menggunakan akal kita dan justify, menjelaskan sehingga kita dah tak ada dah, kita dah tak rasa dah apa yang berlaku tu ada hubungan dengan Allah SWT. Tuan-tuan perasan ataupun tidak? Bila berlaku gempa bumi, bila berlaku tsunami, kita kata apa? Oh ni pergerakan plate bumi, ini apa semua berlaku. Dan tak ada sikit pun rasa, sampai ada yang kata, dia kata jangan kamu belagak Tuhan. Benda dia jadi macam ni, pasal ni. Kita kata ambil yang iktibar, mungkin ada kita melakukan kesalahan. Mungkin ada Allah nak turunkan azab sebab kita buat salah. Kita istighfar kepada Allah. Dia kata kita boleh, hangpa jangan belagak Tuhan. Pasal apa? Dia boleh explain kat kita ni apa yang jadi. Dan tuan-tuan yakinlah nanti bila matahari ni ada sebelah barat, nanti pun akan ada orang akan justify kat kita. Nanti dalam sebulan dua akan datang kita akan berlaku nanti pergerakan bumi dia akan jadi reverse. Sebagainya. Waktu tu Ustaz Syamat kamu akan nampak matahari macam naik sebelah sini. Jangan risau, ini fenomena alam semula jadi. Dan sebab tu orang yang kekal duduk dalam maksiat dia akan kekal dalam maksiat dia. Tuan-tuan, maka sepatutnya dalam urusan agama bukan semua benda boleh kita justify dengan akal. Dan kalau pun kita menggunakan akal untuk justify semua benda, insya-Allah dia sepatutnya akan mendekatkan diri kita kepada pencipta yang namanya Allah SWT. Kehebatan Allah dalam penciptaan dan penyusunan. Tetapi malangnya kita sebaliknya kita justify dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan dia apa? Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kisah Isra' Mi'raj ini kisah yang sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tutup majlis, saya nak maklumkan dekat belakang sana saya ada buat jualan sikit untuk dana madrasah saya. Madrasah saya di Bandar Baru Kedah, kami tak ambil yuran. Ini cara kami duk cari dana tu, kami buat jualan susu kambing, campur beras perang, campur ginkgo biloba, campur dengan garam bukit dan saya semat kurma untuk ganti gula. Tuan-tuan ambillah seorang satu. Cuma jangan ambil saja, bayarlah sama. Tu niat untuk bantu madrasah saya insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam.
kasih banyak.